Okey, hai. Jadi hari ini kita akan bincangkan soalan nombor 2, soalan SPM Trial ADMAT tahun 2020 dari negeri Pahang. Jadi untuk soalan ini, okay, so diagram 2 below shows the line when x over y against x is drawn. So they want us to determine the non-linear equation connecting y and x lah. Okey, jadi untuk soalan nombor 2 ni kita kena faham beberapa perkara yang penting lah. Jadi selalunya apa yang kita nampak dalam gambar rajah kita, okey, bukan gambar rajah lah, selalunya dalam Cartesian plane kita, selalu axis kita di sini adalah axis X, paksi X, manakala di sini adalah paksi Y lah, Y axis. Okey, itu yang kita selalu nampak. Tapi dalam kes ini kita nampak bahawa di sini adalah paksi X over Y. Okey, tapi tak apa, nanti kita akan terangkanlah kenapa boleh ada perubahan sedemikian. Dan seperti yang kita dah belajar, okey, dalam kita punya matematik ni ada banyak jenis graf. Okey, yang paling senang yang kita belajar adalah garis linear, linear equation. Kita juga dah belajar ni contoh XY ya. Okay. Kita juga dah belajar yang kita juga kita juga dah belajar selain daripada linear equation, kita juga ada quadratic equation. Okay, quadratic equation contoh graf macam ni. Selain daripada quadratic equation, kita juga ada cubic equation kan. Contoh cubic equation macam ni. Okey, apa yang saya cuba nak highlightkan di sini adalah tak kisahlah equation apa pun yang anda dah belajar di dunia ini. Okey, sebenarnya kita boleh convert semua equation ni. Okey, contoh saya panggil ini adalah equation A, ini adalah equation B, ataupun ini adalah graf lah, kita panggil graf A, graf B, graf C. Apa-apa pun graf ni, sebenarnya graf B kita boleh convert jadi graf A. Graf C kita juga boleh convert jadi graf A. Okey, jadi graf C pun boleh bertukar jadi graf A, dengan syarat kita akan tukar dia punya axis di sini. Okey, sama jugalah untuk kes yang kita akan tukar axis di situlah. Okey, jadi itu secara ringkas apa yang cuba nak disampaikan daripada soalan ini. Dan bila mana kalau kita dah tukar kepada garis lurus ataupun linear equation kan, sebenarnya ia memudahkan kita lah, sebab equation for linear equation sangat mudah, iaitu y equal to mx plus c, di mana y ni merujuk pada paksi y ni lah, x pula merujuk kepada paksi x, m merujuk kepada kecerunan ataupun gradient. Formula bagi kecerunan seperti yang kita dah fahami, iaitu y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Ini secara ringkas lah. Dan c merujuk kepada y-intercept lah, maksudnya contoh kalau garis kita seperti ini, jadi nilai di sini adalah nilai C. Okey. Jadi itu secara ringkasnya. Tapi ada satu lagi perkara penting yang kita kena ambil tahu, iaitu walaupun equation ini adalah y equal to mx plus c, equation ini hanya terpakai kalau paksi kita juga adalah y dan juga x. Okey, di sini y dan juga x. Tapi kalau contoh paksi saya tiba-tiba jadi contoh ya, ni contoh saja. Contoh paksi saya jadi y kuasa 2, x kuasa 3. Okey. Tapi graf tu masih graf garis lurus linear masih garis lurus. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena tukarlah, merujuk kepada paksi kita yang baru. Jadi dia akan jadi y kuasa 2 sama dengan m x kuasa 3 campur c. Okey, dia masih lagi formula dia sama macam ni, cuma kita just tukar dia punya paksi sahaja, merujuk kepada soalan ataupun graf yang diberikan lah.
Okey, jadi kita terus bergerak kepada soalan nombor 2 ni. Okey, jadi untuk soalan nombor 2 ini, seperti yang kita dah dimaklumkan ataupun kita nampak daripada gambar rajah ini, jelas-jelas ini adalah linear equation lah. Jadi bila linear equation, terus kita ingat this kind of formula, bila linear equation kita ingat terus kejap ya. Okey, jadi linear equation kita terus ingat this formula y equal to mx plus c. Tapi persoalan saya sekarang, adakah paksi kita masih y? Tidak kan? Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena ikut paksi kita yang baru, iaitu y sekarang akan jadi x over y. M ni adalah constant, jadi kita biarkan saja sebab dia gradient. Nanti kita akan cari gradient berapa. X kita, adakah paksi kita masih x? Masih x, jadi kita maintainkan x kat situ, plus C, CY intercept. Okey, lepas dah dapat ini, baru kita try cari M berapa, C berapa. Okey, jadi kita mulakan dengan paling senang, iaitu C. Jadi C ini merujuk kepada Y intercept. Jadi ini garis lurus kita. Okey, jadi mana garis, apakah nilai yang memintas pada paksi ini? Jadi untuk itu kita kena identify lah yang nilai kosong ini merujuk kepada nilai X. Okey. Okey, manakala nilai 6 ini merujuk kepada nilai Y. Betul tak? Jawapan dia salah ya. Sebabnya apa? Sekarang paksi kita bukan lagi X over Y. Paksi kita bukan lagi paksi Y. Paksi kita sekarang adalah paksi X over Y. Jadi 6 tu sebenarnya adalah nilai bagi X over Y. Okey. Jadi tak ada masalah pun, sebab dia masih konsep C ni adalah nilai yang memintas pada paksi yang tegak inilah. Jadi kita boleh tahu C kita adalah sama dengan 6 sebab dia memintas pada paksi ni. Cuma apa yang saya nak highlightkan kat sini, 6 ni bukan nilai Y tapi nilai X over Y. Okay? The same thing for this part juga. 3 ini merujuk pada nilai X, 9 ini bukan nilai Y tapi nilai X over Y. Okay, macam ni saya tahu, kita tengoklah pada paksi kita. Jadi daripada graf ini, daripada gambar rajah ini, kita boleh dapatkan nilai C. Jadi kita tulis dulu apa yang kita ada. Okay, M X plus C. Okay, sekarang C kita adalah 6 lah. 6 dekat sini. Okey, nilai yang memintas paksi yang tegak ni. Okey, seterusnya, lepas kita dah dapat ini, kita cuba untuk dapatkan M kita sama dengan berapa lah. Okey, kita nak dapatkan M kita sama dengan berapa. Jadi nilai formula bagi gradient M, okey, adalah M. Okey, saya lukis kat sini lah. Okey, nilai formula bagi kecurunan M adalah, okey, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini formula ni betul kalau kita punya paksi adalah Y against X. Okay? Tapi sekarang bagi kes ini, kita punya paksi bukan lagi Y over X kan? Jadi, tak mengapa, kita ambil je formula. Sekarang Y kita dah jadi X over Y. Jadi, tak apa, X over Y 2. X over Y 1 bahagi X kita masih lagi X, jadi senang, X 2 tolak X1. Ini tak mengapa ya, ini cuma dia nak mewakili saja. Dia nak mewakili nilai itu mewakili apa sebenarnya. Jadi ini adalah XY, ini adalah X, merujuk kepada sama seperti gambar rajah inilah. Okey, dan okey, dalam gambar rajah ni kita dah wakilkan, kita dah tahu kosong ni X, 6 ni X over Y, sama juga bagi kes di sinilah. Tapi apa yang kita kurang, kita cuma tambah satu lagi information, iaitu ini kita bagikan sebagai point yang pertama, ini point yang kedua lah. Jadi dia akan jadi X1, okay, XY 1. Yang ni akan jadi X2, XY2. Okey, daripada situlah kita akan cuba masukkan dekat sini. Okey, jadi X over Y2 kita adalah di sinilah 9 ni. Jadi 9 di situ. Jadi X over Y yang pertama kita adalah 6.
Okey, X2 kita adalah 3. X1 kita adalah 0. Jadi dekat sini kita tahu 9 tolak 6 sama dengan 3. Ini akan jadi 3. Jadi M kita actually sama dengan 1. Daripada situ kita tahu X over Y sama dengan 1 kan. Jadi 1 darab X akan jadi X. Okey, 1 darab X akan jadi X tambah dengan 6. Okey. Lepas tu kita akan dapat X sama dengan, kini kita pindahkan ke sini. Bila pindahkan dia akan jadi Y darab X plus 6. Sorry. Okey, Y darab X plus 6. Okey. Y ni kita pindahkan. Ini kita jadikan satu bracket lah. Okey. Darab X plus 6. Jadi akan jadi X sama dengan YX. Okey, kita darab sini akan jadi YX kat situ. Lepas tu kita darab di sini, dia akan jadi tambah 6 Y. Okey, ini darab ni bukan X ni, ini darab, ni X. Jadi lepas itu selalunya kita akan kumpulkan Y di satu bahagian. Okey, selalunya kita akan kumpulkan Y satu bahagian lah. Okey, selalunya kita tak perlu pun buat macam ni. Kita boleh terus jawab soalan macam ni lah, iaitu Y ni pindah ke sini, X tambah 6 ni kita pindah ke bawah. Jadi Y sama dengan X bahagi X campur 6. Jadi itulah persamaan sebenar graf ini kalau kita jadikan di dalam bentuk yang ni lah, X Y against X. Jadi saya rasa itu dulu untuk soalan yang kedua. Kita jumpa untuk soalan yang ketiga.